Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua adik-beradik, right, dalam program puasa kewangan yang ke hari ke-16, insya-Allah kita bersama lagi. Dan first of all, thank you very much kepada semua yang sedang menonton, yang akan menonton, yang lepas ni akan tonton juga. Alright, Abang ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang apa kata seperti biasa, kita ambil peluang untuk kita sambil kita menantikan adik-adik lain untuk masuk. Alright, kita mula beristighfar dengan berkongsi dengan member-member lain. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alright, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik.
Alright, sambil-sambil tu apa kata kita juga tekan love ataupun tekan like, tekan share dengan kita terus beristighfar sambil kita benda-benda yang best lah. Benda ni macam yang best bila setiap kali kita dapat beristighfar, kita dapat berselawat dan buat kebaikan ni memang lain lah rasa dia. Jadi saya nak ambil kesempatan dalam beberapa minit ni kan, kita mula beristighfar sambil kita berkongsi. Pada macam Abang Abu ni sambil beristighfar, saya sambil berkongsi lah, astaghfirullahalazim, alright, kepada member-member, kepada adik-beradik, kepada orang yang mungkin Abang Abu pernah kenal yang yang perlu kita ingatkan insya-Allah. Dan bagaimana dengan keadaan anda di sana? Alright, kat sini baca tu. Alright, macam mana, apa pagi ni sarapan apa? Ni aku nak kasih warna lain sikit supaya korang macam nampak lain sikit. Mana dia? Alright, okay, kita kasih warna purple. Alright, kita mula dah mula pun sebenarnya tapi apa kata kalau kita boleh komen-komen dulu sebelum kita start hari ni punya topik perbincangan yang saya rasa macam interesting juga dia, sebab topik hari ni adalah topik yang interesting untuk kita bincangkan. Jadi kita nak bincangkan sama-sama dalam sesi pada hari ini. Alright, insyaAllah Abang Abu nak juga tengok live di page saya. Let me check kat sini. Alright, pages. Nah. Okay. Sekarang ni Facebook dia dah tukar dia punya apa ni, dia kena select profile dulu. Dia dah tukar sedikit dia punya cara, dia tak macam dulu lagi. Jadi kita kena cari benda ni, then baru kita boleh pergi kat tempat kita dan kita mula bersembang-sembang sikit. Alright, jadi apa khabar? Dan nampaknya pasaran masih lagi, kenapa hari ni tak ada market ke? Hari ni hari apa Ini hari Khamis. Hari ni berapa hari bulan 29 hari bulan. Ada apa-apa kebesaran ke hari ni? Hari ni hari cuti ya? Abang pun tak tahu hari ni hari cuti ke apa dekat Malaysia ni. Malaysia hari ni cuti ke apa? Saya rasa Malaysia hari ni cuti ya. Okey, kita ada siapa kat sini? Hari ni cuti ya? Oh, Malaysia cuti. Okey. Hari ni cuti apa Malaysia? Lupalah saya hari ni cuti. Cuti apa Malaysia? Hari ni cuti. Patutlah hari ni saya macam apa hal ni? Macam lain macam je hari ni semua, macam keadaan macam lain je kan. Cuti hari ni. Okey, nuzul Quran, cuti nuzul Quran di Malaysia. Alhamdulillah. Singapura tak ada Saya ingat sana pun tak ada. Allahu Akbar. Alright. Okey, jadi hari ni cuti. So Waalaikumsalam kepada siapa ni, Aslina. So cuti-cuti kita awal pagi Mungkin cuti ni lebih suka untuk tidur-tidur sikit kan. Semua orang suka tidur, tapi kita nak adik-beradik kita ni bangun pagi untuk belajar sikit ilmu dunia ni. Ilmu dunia sikit lah. Kita tak nak banyak-banyak, tapi kena ada. Kalau tak ada pun dia susah juga. Sebab tu kita belajar sikit-sikit. Bukan belajar, tapi lebih kepada perkongsian lah. Kita kongsi-kongsi dengan adik-beradik kat sini. Alright, kita ada Lina Jenny. Good morning Lina Jenny. Dia cakap good morning. Alright, kepada apa ni, Aslina Malaysia Tisha Izra. Okay, nuzul Quran. Selamat menyambut nuzul Quran. Banyakkan hari ni baca Quran. Pagi-pagi dah baca dan mula menjadi pencinta Quran. Mula baca, mula amalkan, mula sampaikan. Ni bagus juga kita punya topik hari ni. Dia kena mengena dengan salah satu sumber
iaitu pemurah, like menjadi orang yang pemurah kan. Itu kita akan bincangkan sebentar lagi. Dan hati kena bersih. Alright, hati kena sentiasa mendoakan orang lain. Jangan kita mengutuk orang lain, jangan kita buat benda-benda yang tak best pada orang lain. Alright, tak apa, kita ni kadang-kadang biasalah dalam kehidupan ni. Bila kita menjalani satu kehidupan ni, akan ada pelbagai dugaan, cabaran, ujian semua, tapi kita lalu je semua tu, right? Mudah-mudahan Al-Quran tu menjadi kita punya pembimbing, kita punya penyelamat, kita punya panduan, kita punya banyak benda lah. Banyak benda sebenarnya Al-Quran ni boleh jadi pada diri kita. Jadi saya rasa Alhamdulillah, hari ini kita dapat hari yang kedua, hari yang keberapa hari yang ke-16 dalam topik puasa kewangan. Satu topik yang kita mulakan sebagai satu inisiatif untuk bagi benda-benda yang best lah, benda-benda yang boleh mantapkan kewangan kita. Itu tujuannya adalah untuk kita dapat ilmu-ilmu yang boleh mantapkan. Di samping tu kita boleh berkongsi, berbual, bercerita, kita boleh bersembang mengenai topik-topik yang kita dah pun bawakan selama 16 hari ni. 16 hari kita bawa banyak topik dan topik-topik yang menarik. Dan macam mana anda semua hari ni cuti? Apa plan cuti? Hari ni Nuzul Quran, cuti apa nak buat? Kan hari ni mungkin ada masak special ke untuk berbuka ke, atau inilah hari yang nak pergi berjalan untuk belanja ke. Dan COVID semalam meningkat mendadak, 3,500 lebih dekat Malaysia. Dia macam memberi amaran awal supaya kita kena betul-betul balik semula kepada SOP yang sebenarnya. Alright, jangan ambil mudah benda ni, sebab dia memang real lah, benda yang real, yang telah menjadi satu benda yang sangat mengacau, ataupun dia sangat memberikan tekanan kepada semua pihak lah. Tak kisahlah dia rakyat marhin biasa ataupun peniaga, usahawan, ahli politik sendiri, semualah. Semua ni dia memberi kesan kepada semua orang. Jadi saya rasa kalau kita tak jaga juga benda ni, dia jadi macam yang sukar dibendung. India tu adalah satu contoh yang teruk sangat keadaan di India, sampai terpaksa kita stop semualah. Flight dah tak boleh pergi keluar masuk. Singapura pun sama, Singapura pun tak kasih flight keluar masuk daripada India ni. Alright, kita ada Nurul Azwina, Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Dan teruskan dengan tekan love tu banyak-banyak. Abang Abu cuba tak bersuara seperti biasa bising macam tu kan, tapi saya nak, walaupun suara saya taklah begitu macam bising seperti biasa, saya nak awak terus support dengan tekan love banyak-banyak. Dan saya nak berikan tepukan kepada mereka yang telah pun datang pada hari ini, pagi ni. Terima kasih. Kita bagi satu tepukan kepada you all, kerana awal-awal pagi ni sudah, Alhamdulillah, sudah sampai ke sini. That's interesting to know. Walaupun hari ni hari cuti, awak boleh actually tidur je kan, tapi sanggup datang juga nak dengar si Abang Abu ni apa bela yang dia nak meliti ataupun dia nak cakap pada hari ni kan. Hari ni kita nak cerita satu topik yang interesting, yang nampak macam tak ada kena-mengena dengan kewangan, tapi dia sangat kena-mengena. Alright, sebab selain daripada dia mindset, dia ada 3 benda kan, mind, body and soul. Alright, apa yang kita cuba nak buat semua sekali, mindset kita, body dan soul. Dalam puasa kewangan ni kita cuba ikat benda-benda ni, dan akhirnya kita dapat sesuatu yang holistik dalam kita menjadikan kewangan kita lebih best. Alright, kita ada Fardiana Peter, Assalamualaikum, salam Nuzul Quran. Salam Nuzul Quran kepada Fardiana juga yang juga daripada Sabah. Saya ada banyak adik-beradik Sabah saya kat sini, Alhamdulillah. Okey, sambil-sambil tu kita tengok apa yang kita boleh bincangkan pada hari ini. Dan juga kalau ada soalan-soalan, mungkin awak ada soalan kan, tak kisahlah soalan hari ni, soalan semalam, soalan ataupun apa sajalah pendapat ke yang kau nak kongsikan dengan Abang Bu, dipersilakan, boleh je komen ataupun nak tanya pendapat ke.
Tapi kalau boleh kita nak cerita pasal topik pada hari ni juga, sifat pemurah ni kan, satu topik yang saya nak bawa dan kita nak berbincang-bincang sambil kita menunggu yang lain-lain juga dan seperti biasa terus share benda ni kepada member-member lain juga. Dan hari ni perbincangan kita ni memang pasal topik yang dia bukanlah satu topik yang macam apa, tapi pada Abang Abu dia satu topik yang ni mungkin dia punya pledge ataupun dia punya perbincangan yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi sebelum tu, apa kata kalau ada soalan ke? Sebab Abang Abu ni dia suka bila orang tanya. Bila orang tanya ni, aku punya otak ni dia jadi bergeliga. Dia mula activate vibrancy dia tu kan, dia activate. Bila ada soalan je dia activate. Jadi bila dia activate vibration ni kan, dia dia mula dapatkan banyak benda lagi. Tu yang kadang-kadang aku ni berbual tak habis. Kan ada je benda yang aku sambung semua kan. Itulah dia. Okey, Assalamualaikum Effendi, Nazri Effendi. Assalamualaikum Abang Abu, salam nuzul Quran, terima kasih, dan juga salam nuzul Quran kepada anda. Alright, so cubalah cerita keadaan awak dekat mana ni, awak dekat mana, tengah buat apa, apa warna baju awak hari ni, cuba cerita sikit. Awak ni daripada mana kan? Mungkin ada yang aku kenal, aku tahulah. Fadiana daripada Sabah, Lina daripada Sabah, Selina daripada Kuala Selangor, Syah Irza daripada Johor, Nazri Effendi saya tak tahu kat mana, daripada mana saya tak tahu. Cuba cerita kat saya awak ni daripada mana, dan hari ni apa yang awak pakai, baju warna apa. Saya nak just tahu warna apa. Macam Abang Abu putih macam biasalah, aku ni tak ada warna lain. Kau tahu tak, masa ada sekali tu dalam satu program cash flow, masa tu program cash flow ke tak, ada satu program. Dalam program tu dia cerita dia macam kaya lah, pasal kekayaan kan. So saya bersama dengan beberapa speaker, dan salah seorang yang dalam program tu Ustaz Zaharuddin yang pakar ekonomi Islam kan. Alright, jadi dalam sesi tu saya memang kenal doktor kan. Dan lepas tu kita dah duduk-duduk kan. Time saya sebab saya ni macam organize benda tu, so saya akan adalah banyak slot. Alright, dan slot tu kita kenalkan Ustaz. Alright, saya pun naik, saya kenalkan lah speaker yang seterusnya adalah yang berbahagia Ustaz kan. Oh, Johor Ulu Tiram Nazri Ulu Tiram okey. Dan lepas tu saya naik saya pun kenalkan Ustaz. Sejak join puasa kewangan, minat nak belanja dah kurang. Okey, Allahu Akbar. Minat nak memberi ada banyak dia bagus bila berbelanja kurang tapi nak memberi tu meningkat. Ini menunjukkan sifat pemurah. Sifat pemurah ni dia lebih kepada berbelanja untuk orang lain, berbelanja untuk kebaikan dan sebagainya. Okay, anyway, nak cerita balik lah benda ni. Jadi aku pun naik atas stage, aku dah introduce, okay, kita nak panggil Ustaz untuk memperbincangkan kekayaan dalam Islam. Lepas tu Ustaz first naik kan, first naik, dia bagi salam semua. Lepas tu, okay, saya nak bercerita, saya nak tanya satu soalan, dan saya juga nak bagi tahu kat sini. Okay, kita tengok Abang Abu tu, dia tunjuk saya lah, saya duduk kat depan kan. Tengok Abang Abu tu, kenapa dia kaya? Dia tanya macam, kenapa dia kaya? Sebabnya kau tengok Abang Abu tu, itu je baju yang dia pakai. Dia cakap itu je satu baju yang dia pakai, pergi mana-mana itulah baju dia. Kan dia ada satu atau dua baju yang warna hitam dengan warna tu je dia pakai. Itulah sebab. Jadi orang semua ketawa, tapi itu macam apa, satu aku teringat balik lah benda tu bila cerita pasal kaya ni kan, warna baju. Okey, siapa lagi kat sini? Kita ada Selina. Okey, bagus Lina. Kalau bagus, benda tu sebenarnya satu kesedaran dan minat nak berbelanja ni bagus. Dia maksudnya Aslina berjaya mengawal satu benda yang susah sangat untuk dikawal, iaitu jihad. Aslina ni dah kira berjihad dengan diri sendiri, mengawal nafsu tu.
Dia kawal nafsu nak berbelanja ni adalah satu kata orang tu satu kejayaan, satu sukses. Jadi kita nak bagi tepukan kepada Aslina kerana kita bagi DJ Hon sebab dia berjaya mengurangkan ataupun dah tak ada minat nak belanja tu, dah kurang dah. Itu menunjukkan dah berjaya mengawal satu benda nama dia nafsu berbelanja ni. Bagus, tahniah kepada Aslina. Okay, Nurul Azwina, saya dari Sabah. Hari ni saya pakai baju warna peach. Oh, baju warna peach Okay, baju warna peach. Alright, dia cerita baju warna peach. Alhamdulillah pakai baju warna peach. Abang baju warna apa ni? Putih dengan inilah. Kau tengok sama je lah lebih kurang Aku punya baju ada macam ni je lah semua warna dia. Kan? Okay, jadi topik hari ni kita nak bincangkan juga. Kalau ada soalan boleh tak tanya soalan-soalan topik sebelum ni kita dah bincangkan kan. Topik sebelum ni ada tak soalan ke yang mungkin you all nak tanya daripada puasa kewangan topik-topik yang sebelum ni. Bagi awak yang mungkin first time ataupun bagi yang macam first time datang ni, apa yang boleh buat adalah awak tak puas tengok satu je hari ni sebab dia macam di pertengahan. Dia ada banyak lagi kan, daripada 1, 2, 3, 4 hari 1 sampailah hari 16 hari ni. Ada 15 topik, 16 topik yang awak boleh actually dapat banyak. Jadi yang first time mungkin awak boleh scroll balik saya punya page ni, pergi tengok balik yang 1, 2, 3. Nanti selepas 30 hari saya akan compilekan balik, saya akan letak satu dan awak boleh sentiasa belajar sesuatu daripada puasa kewangan. Alright. Okay, kita ada salam AA yang handsome, apa khabar? Hey, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alright, suami sebab dia cakap saya handsome tu, nampak? Sebab tu dia dapat tepukan. Jadi awak nak tepuk ni, okay. Kadang-kadang AA pakai baju tu balik. Bukan kadang-kadang, memang saya sengaja pakai baju tu balik. So jangan rasa macam apalah Abang Abu ni teruk, betul lah dia ni kan. Tapi itulah Abang Abu Kau orang kenal Abang Abu pun memang macam tu. Jadi aku memang macam ni lah. Kau depan aku ke, kau tengok aku dalam TV ke, kau tengok ni lah cara dan gaya aku. Tak adalah macam nak lain-lain. Kadang-kadang kau terperanjat juga kan. Kalau kita berlakon, nanti kau tengok aku betul-betul kau terperanjat, ni betul ke Abang Abu kan. Tapi sebab aku ni sama, kau tengok aku dekat dunia realiti ataupun dunia dalam alam maya ni pun lebih kurang sama je, tak adalah banyak perubahan. Alright, okay. Suami aku khabar baik Suami, dan kau hari ni patut kau nak jumpa kan, sambil-sambil nak aku dengar kau nak belanja aku ke apa tak Okay, so puasa kewangan, topik yang kita nak bincangkan hari ni sifat pemurah. Apa maksud, apa yang sebenarnya Abang Abu cuba nak bawa kat sini adalah satu benda yang pada saya benda yang sangat penting tau. Sebab apa? Sifat pemurah ataupun sifat memberi dia memberi ni adalah sifat pemurah, dan sifat pemurah ni datangnya daripada satu lagi sifat, iaitu ihsan. Sifat ihsan yang kasihan melihat kita cepat ada sifat ihsan ni. So bila ada sifat ihsan, sifat pemurah tu dengan serta-merta, dengan automatik tu ada. Sebab apa yang kita berikan adalah apa yang kita akan dapat collect. Alright, apa yang kita berikan adalah seolah kita sedang tanam sesuatu dekat sini. Kita tanam satu dan hasilnya kita akan ambil dekat akhirat nanti. Kalau tak dapat kat bumi ni pun kat akhirat pasti kita dapat. So itu sebenarnya sifat pemurah ni. Sifat pemurah ni dia sebenarnya satu sifat yang bukan senang orang boleh dapat. Ini rezeki. Orang yang ada sifat, orang yang berhati pemurah, orang yang bersifat pemurah ni memang dia rezeki dia. Rezeki yang sangat luar biasa. Sebab sifat pemurah ni dia semua benda, bila ada sifat tu saja, awak sedang you tengah sow something, so you can repeat. So bila kita mempunyai sifat pemurah yang memang datang daripada jiwa, maka awak tak perlu takut lah babe. Sebab apa? Dunia awak ni cukup dan awak akan dapat banyak di akhirat juga. Right? Dunia ni pun cukup dan melebihi daripada apa yang awak, sebabnya sifat tu saja. Sifat tu saja tidak akan menjadikan awak papa kedana ke dan sebagainya. Alright, takkan jadi. Orang yang ada sifat ini,
sifat pemurah ni dia takkan jadi apa-apa ke dana. Awak percayalah cakap saya, bila kadang-kadang bila kita nak buat satu kan, ada orang cakap pesan kau nak buat benda ni tak bayar, tapi sifat pemurah kita nak juga kita buat, maka kita ikut je, kita buat je. Tapi of course bila saya cakap time tu, berjaga-jaga dalam apa yang kita buat kan. Bukan sifat pemurah kita perlu berhutang untuk kita nak bantu orang lain, untuk dia punya hutang ke dan sebagainya, tak bayar. Ataupun kita berhutang untuk nak menjadikan orang lain lebih bahagia dan sebagainya, tak perlu. Alright, tak perlu. Itu maksudnya. Jadi biasanya bila kita memberi, kita akan dapat lebih. Itu sifat pemurah ni. Bila kita melakukan sesuatu dengan sifat tadi, bukan untuk menunjuk, bukan untuk nak mendapatkan habuan dunia, ataupun kita nak dapatkan orang punya kata-kata, pujian dan sebagainya, bukan. Itu semua tidak akan membantu awak. Tapi sifat pemurah ni, bila awak memang nak buat, awak memang ada sifat tu kan, awak rasa kalau tak buat macam tak sedap. Yang ini bila awak buat benda tu, dia akan datang berganda. Percayalah, apa yang awak buat tu dia memang berganda disebabkan sifat pemurah yang kita ada. Jadi dengan sifat pemurah ni, ada juga kadang-kadang dia cakap dia jadi macam dipergunakan. Orang pemurah ni dipergunakan. Kenapa saya cakap macam tu? Dulu saya tengok bapa saya tau. Bapa saya ni sebenarnya bila saya tengok, bila saya kaji bapa saya juga, saya kaji kan. Saya kaji bapa saya, walaupun dia tak dapat hidup lama, sebab dia meninggal masa abang aku umur 21, 22 dia dah meninggal dah. Maksudnya dia meninggal pada umur yang sangat muda, tak sampai 50 lah, dalam 50 dia dah meninggal dah disebabkan aksiden. Tapi saya kaji dalam hidup yang sementara tu, yang sikit sangat masa saya yang betul-betul kenal bapa saya tu, maksudnya umur mesti dalam 13-14 kan, barulah saya betul-betul mula faham bapa saya ni kan. Dan saya buat satu kajian, bapa saya ni memang dia bukanlah orang yang senang, tapi dia memang orang yang bekerja ataupun start daripada bawah tau. Tapi apa yang aku tengok dekat bapa aku ni, dia memang seorang yang pemurah. Dia memang seorang yang pemurah sebab dia punya niat tu nak membantu orang. Jadi dia memang ada sifat pemurah, nak bagi, nak bantu. Aku ingat banyak kali dia buka kedai. So masa tu 1 kedai, 2 kedai, 3 kedai dia buka, 4 kedai dia buka kan. Dan dia makin sibuk tau. Masa tu dia tak boleh balik rumah. Kadang-kadang bukan tak boleh balik, dia balik lambat. Lepas tu pagi dah kena bangun. Jadi mak saya ada sekali tu dia tersound lah. Mak saya tersound, kenapa nak buka lagi kedai? Kan dah ada cukup lah, apa nak buka? Tapi bapa aku satu yang buat aku macam memang akan ingat benda ni sampai bila-bila. Dia cakap apa tau? Dia cakap dengan mak aku, dia cakap, aku buka kedai ni bukan untuk aku. Ini aku buka sebab kau tengok kedai yang tu, berapa orang kerja? Dia ada 12 orang kerja. Maksudnya ada 12 keluarga punya sumber pendapatan datang daripada kedai tu sebab aku buka. Itu satu benda yang saya nampak dia punya sifat pemurah dia tau. Dia buka tu bukan untuk dia, tapi dia buka untuk orang lain. Dia buka untuk keluarga ni dapat. Jadi kat situ saya dapat satu benda yang saya nampak. Sebab itulah bapa saya ni, dia orang yang paling tenang lah sedalam hidup saya pernah tengok. Dia orang paling tenang. Dia orang yang sangat sabar. Dia tak pernah keluarkan kata-kata yang teruk semua. Alright? Itu satu sebab yang aku tengok dia dalam keadaan tenang. Kedua, lepas tu aku tengok macam mana sifat pemurah dia bila orang menipu dia. Kan orang ramai yang aku terdengar juga orang cakap bapa aku ni dia macam alah, dia boleh makan punya kan, dia macam itulah, dia boleh ni lah, boleh tipu lah sebab dia tak faham kan. Tapi sebenarnya bukan bapa aku ni bodoh tau. Bapa saya, bila saya dengar macam tu, bila mak saya cerita kan, masa duduk kan, so bapa saya cakap, aku bukan ni, aku memang nak tolong kan, walaupun tak apalah dia anggap aku ni bodoh sebab ada satu kedai tu ditipu bulat-bulat oleh salah seorang saudara kita kan. Tak apalah, kita tak nak sebut nama semua, apa tu semua tak ada. Tapi satu kedai tu ditipu tau, diputar belit, dan akhirnya bapa saya macam ditendang keluar macam tu je kan, macam tu je ditendang keluar, dan dia kehilangan semua benda masa tu dengan kedai runcit yang dia ada dulu tu. So tapi bapa saya sikit pun tak rasa macam ditipu dan sebagainya.
Tapi dia ada satu kira-kira tau, duit yang dia pinjamkan, untuk perlu dibayar balik. Kedai tu semua kan, yang banyak dia ada banyak lah barang kan, mesti masa tu je dah 50-60 ribu lah kedai tu punya barang runcit lah kan masa tu kan. Dan bapa saya, benda tu semua dia cakap aku halalkan, aku tak nak benda tu semua, sebab dia cakap benda tu biarlah orang keluarga tu dapat dia dapat jalankan, lepas tu orang kerja tu semua. Tapi duit yang dia cakap 9,000 lebih tu, dia cakap tak boleh, ini duit dia orang kena bayar, sebab ini dia orang menipu saya, dia cakap. Yang tu aku memang bagi, aku tak apa. Dia ingat aku bodoh, tak apa, aku bagi, dia cakap. Itu satu sifat yang saya nampak. Bila ada sifat pemurah, kita boleh memaafkan orang yang mungkin telah menipu kita. Tu sifat pemurah ni kan. Tu memang rezeki yang luar biasa. Sebab dengan tu dia tak habis kat situ, Allah bukakan kedai lagi kan. Dia buka 2-3 kedai, kali ni dia beli pula bangunan masa tu. Jadi saya nampak kat situ. Lagi satu yang saya tertarik dengan bapa saya, dia masa tu ada 2 kedai. Dia ada anak saudara ni seorang yang memang dia jalankan kedai tu mesti rugi. Jadi bapa saya dah buat kedai ni dah cantik, dia suruh jaga kat sini, dan dia pergi kat sana pula untuk nak naikkan balik. Alhamdulillah dia pergi sana, bisnes tu naik. Tapi yang kat sini pula dia ni dah rosakkan. Jadi kat situ dia tak pernah macam rasa rasa macam marah ke dan sebagainya. Saya okey, tak apa, kau pergi jaga sana balik, dia buat sini dan dia naikkan balik. Dan itu juga sifat orang pemurah ni, segala benda ni dia ada bantuan. Allah akan bantu dia orang, walaupun orang cakap kita ni bodoh, kita ni tak pandai, kita ni senang dimakan, kita ni dia tu akan kita boleh manipulate dia. Sebenarnya bukan benda tu. Sifat tu yang buatkan dia orang ni macam tak kisah dengan benda-benda tu. Itulah sifat pemurah ni. Sifat pemurah ni dia bukan bagi duit saja, tapi sifat pemurah ni dia lebih daripada benda tu. Kenapa saya cerita benda ni dekat puasa kewangan? Sebab abang pun dah cakap kan, dalam puasa kewangan kita bukan nak cerita benda-benda yang hebat-hebat sangat. Tak, benda yang simple yang sebenarnya boleh membantu. Sebab tu abang pun ajak kau orang ni yang datang ni kan, untuk aplikasikan benda ni. Aplikasikan benda yang aku ajar ni, dan pasti kau orang akan mula melihat sesuatu yang sangat berbeza lah. Sebab tu bila kita ada sifat pemurah, kita akan mula melihat betapa murahnya Allah, betapa pemurahnya Allah kan. Bila kita boleh mempraktikkan sifat pemurah ni, awak akan baru rasa sifat pemurah Allah tu kan. Ini luar biasa. Ini benda yang awak kena experience. Awak tak boleh dapat rasa tanpa, like you have to experience it. Awak tak boleh faham benda ni selagi awak tak experience benda ni. Sebab itulah sifat pemurah ni adalah satu rezeki yang Allah bagi pada orang-orang yang terpilih. Bukan semua orang boleh dapat benda ni. Susah. Saya bergaul dengan ramai orang dan jarang sekali saya boleh dapat orang yang ada sifat pemurah tu kan. Dia memang kita nampak tau, tapi sebenarnya kita boleh rasa orang punya sifat pemurah ni. Jadi saya memang belajar banyak dengan bapa saya pasal benda ni. Alright, bapa saya ni memang dia punya pemurah ni, dia tak ada tunjuk apa-apa tau. Macam mak saya kadang-kadang dia bukanlah cakap apa, tapi mak saya kan macam okey, aku bagi kau, aku bagi ni macam tu kan. Tapi bapa saya ni, Allah, dia memang lain lah. Itu pada saya adalah satu rezeki yang Allah bagi kat dia, mempunyai sifat pemurah ni. Jadi saya nak pupuk benda ni dalam diri saya juga, right? Untuk kita nak memperterjemahkan kebesaran Allah dengan mula cuba beramal dengan sifat-sifat Allah ni. Salah satunya adalah sifat pemurah ni. Allah Maha Pemurah kan. Dan cuma kita nak rasa benda tu, kita kena jadi pemurah. Selagi kita tak jadi pemurah, kita ada hati-hati yang belum clear lagi, maka dia jadi susah, right? Itu benda yang abang Bu nak just bagi tahulah. So antara pledge yang abang Bu nak bincangkan juga dengan you all pada hari ini adalah memberi untuk rasa nikmat cukup tu. Bila kita memberi tu kan, automatically akan ada rasa nikmat cukup kan. Dia ujian juga, dia menguji kita supaya kita lawan balik perasaan tu supaya awak rasa cukup, nikmat Allah ada, dan pasti kita akan dapat apa yang kita perlu dan apa yang kita punya rezeki ni. Dia takkan lari. Jadi
kita kena memberi untuk merasa nikmat cukup tu. Kan, kalau tak memberi, awak takkan rasa nikmat cukup tu. Awak tak faham apa tu cukup. Kan, bila awak memberi, itulah awak akan faham. Walaupun awak ada sedikit ataupun satu sikit je awak ada yang mungkin awak perlukan untuk sesuatu, tapi awak rasa macam tak benda, like, dia tak perlu, tapi awak ada ni sikit, dan rasa itu je yang ada. Sebab lepas tu awak dah tak ada apa-apa, kan. Tapi awak memberi dan awak akan diberikan Allah rasa cukup tu, nikmat tu. Kan, rasa cukup ni dia nikmat, dan dia akan bagi rahmat daripada apa yang kita buat, dan barakahnya adalah awak akan cukup. Awak akan cukup, akan dapat benda-benda yang mencukupkan awak. Kan, dari segi bantuan, dari segi banyak benda lah, nikmat yang ini perlu kita rasa lah, babe. Sebab tu saya bukan cadangan, saya pledge. Pledge kita adalah kita memberi untuk rasa nikmat cukup, dan kita memberi kerana yakin pada Allah. Kan, kita memberi ni sebab yang bagi kita tu Allah, dan kita bagi balik, dan kita yakin Allah akan bagi balik pada kita sebab kita bagi kepada benda-benda yang bagus. Kan, membantu orang, kita mengeluarkan orang daripada beban hutang dia, kita bantu orang untuk memulakan perniagaan, kita bantu orang untuk buat kebaikan untuk keluarga dia, bantu orang untuk dia pula boleh menjana untuk bersedekah, dan mungkin daripada bantuan kita dia boleh berwakaf, dia boleh berinfak, dia boleh buat banyak baik untuk agama. Jadi benda-benda ni asalnya adalah daripada sifat pemurah ni. Jadi saya nak awak just check, right? Check ni, awak ni bila memberi tu ada tak rasa nikmat cukup, ataupun awak rasa macam tak payahlah aku bagi sikit lah. Kalau kita masih ada, maksudnya kita belum sampai satu tahap sifat pemurah yang level dia tinggi. Dia bertahap-tahap. Kan, level pemurah ni bertahap. Jadi kita nak tengok, kita nak tingkatkan level sampai satu tahap yang kita dah capai satu tahap yang tinggi. Dan bila awak capai tahap tu, saya yakin awak akan rasa benda tu. Kan, awak akan rasa. Sebab benda ni perlu dilakukan untuk kita rasa, right? Dan kedua tu adalah kita memberi kerana yakin kepada Allah. Kita ni bagi sebab kita yakin Allah akan bagi balik. Sebab tu kita memberi. Kan, kita memberi dengan penuh keyakinan kerana Allah yang bagi. Dan apa yang kita dapat ni, yang nak beri, dia bukan kita punya pun. Dia bukan benda yang kita memang kita punya. Tak, dia bukan kita punya. Kita dapat daripada siapa? Just fikir boleh kita dapat daripada siapa. Jadi yakin pada Allah, dan kalau kita bagi untuk kena baik, pastinya dia akan berganda. Kalau kita bagi satu, insya-Allah dia akan datang lebih daripada satu. Itu adalah sifat pemurahnya Allah. Kan, sifat pemurah Allah ni, bila kita bagi satu, dia bagi 10, dia bagi 20. Kan, lagi ikhlas kita bagi tanpa mengharapkan, dia lagi bagi surprise untuk kita. Dia gembirakan kita dengan surprise. Alright, bermulanya daripada sifat pemurah ni. Sebab surprise Allah ni dia luar biasa, bagi orang yang ada sifat pemurah. Lepas tu paling saya nak cakap tadi, luar biasa magic dalam beri adalah ikhlas. Sebab apa? Bila kita beri dengan ikhlas, ikhlas ni apa tahu? Tak ada rasa takut untuk apa-apa. Tak ada rasa takut dengan kehabisan harta benda. Tak ada rasa takut dengan kalau aku bagi ni macam mana aku nak survive. Dia tak ada rasa takut. Dia yakin dan dia buat ni kerana Allah dan ikhlas sangat. Dia tak mengharapkan apa-apa. Dia buat sebab hati dia nak buat. Right? Bila kita ada perasaan macam tu, itu barulah satu sifat pemurah yang saya panggil rezeki yang Allah bagi pada kita. Tapi benda ni kita boleh pupuk, benda ni kita boleh bina, benda ni kita boleh slowly jadikan hati kita ni menjadi hati yang pemurah. Kan, hati yang pemurah. Tapi startnya daripada mana? Startnya daripada benda ni lah. Kita memberi dan kita mula rasa. Kan, bila rasa macam tak nak bagi je, bagi. Bila rasa macam nak buat terus. Kalau rasa nak buat kan, buat terus. Aku cakap, aku nak derma lah hari ni RM20. Derma terus. Atau aku nak derma lah berapa yang ada ni, derma terus. Benda-benda ni kalau kita buat, maka kita akan sebenarnya mendidik hati kita untuk menjadi lebih tinggi dalam sifat pemurah ni. Dia darjat pemurah dia makin tinggi disebabkan keyakinan tadi dan pemberian aktiviti tadi. Kan, kita yakin pada Allah, dan kita mindah kita ni positif, maksudnya mindah abundance, maksudnya kita tahu rezeki tu tak pernah habis, sentiasa ada dan dia tak akan habis. Alright, dan kita bagi dengan ikhlas, dan bila kita buat semua benda-benda ni, Abang Abu yakin sangat lah, yakin sangat keadaan kita lain lah. Sebab sifat ikhlas ni dia Allah yang ganti. Dia sifat ikhlas ni ganjarannya datang daripada Allah, bukan daripada orang lain.
Kalau macam kerja kita ni kan, kerja kita buat satu, ganjarannya mungkin datang daripada orang lain. Dia nampak dia ni kerja bagus, dia akan bagi. Tapi ikhlas ni ganjaran dia daripada Allah. Alright, ikhlas ni dia tak boleh dapat kita nak nak dibawa ke meja perbincangan ke, meja pengadilan ke, kita tak boleh nak bawa ke mahkamah tengok dia ni ikhlas ke tak. Macam mana kita nak bagi ataupun nak buat verdi, oh dia ni ikhlas, dia ni tak ikhlas, tak boleh. Itu adalah Allah punya urusan, right? So itulah yang Abang Abu nak cerita. Nampak tu, betul Lina, betul tu kan dia bila banyak memberi, berbelanja untuk diri sendiri, rasa tak perlu, sebab dia macam kita dah ada barakah. Ini namanya berkat tau, ini namanya berkat. Kita rasa cukup, itu berkat tau, rasa cukup. Hati ni rasa cukup, tak dia tak macam masih mencari, dia tak ada, macam tak ada nafsu lagi untuk nak whatever. Itu datangnya daripada sifat pemurah kan. Dia ada, dia rasa dia ada, semua ada, Alhamdulillah, cukup, semua ada, Alhamdulillah. Alright, aku nak bagi, aku nak bantu, aku nak tolong, aku nak buat tu, aku nak buat ni kan, tanpa mengharap. Itu adalah sifat pemurah ni. Betul lah Selina, aku pun setuju dengan apa yang Selina cakap tadi. Bila banyak beri, belanja untuk diri sendiri, macam yes, dia tak ada, macam tak ada nafsu nak belanja untuk diri sendiri. Okey, siapa lagi kita nak bincang-bincang lagi, ada tak? Betul. Okey, Nazri Effendi dia cakap apa tu, betul. Babu, orang yang pemurah rezeki lain macam. Betul, sebab dia berurusan sifat pemurah ni, dia direct dengan Allah. Kalau dia betul-betul orang yang memang pemurah, macam saya cakap tadi lah, pemurah bukan maksudnya kena ada kaya raya baru nak pemurah. Pemurah ni dia yalah, benda tu lain lah babe. Dia punya pemikiran, dia punya cara, dia punya keyakinan tadi, semua benda ni kita bincangkan. Okey, bagus. Bila ada soalan ni aku suka juga. Bagaimana sekiranya kita temui orang yang betul-betul memerlukan tapi kita tak cukup? Tak, itu yes, bagus, tapi kita tak disuruh untuk bersusah. Kita tak disuruh untuk kita bersusah untuk ataupun kita menyusahkan diri dia semata-mata untuk membantu mereka. Tak, itu dah salah. Alright, kalau awak tak cukup, kita hanya boleh bantu dengan apa yang kita mampu, satu. Dan bila sebagai seorang pemurah ni, apa kita buat? Kita akan tolong dia dengan wawarkan benda pada orang lain juga. Mungkin saudara mara, kawan-kawan yang mungkin boleh tolong dia juga. Mungkin sebab awak rasa saya tak dapat bantu sebab saya sendiri tak cukup duit. Mungkin ada tak yang ada lebihan ni, bolehlah tolong dia orang ni. Dia orang ni susah. Macam tu dia boleh ni, ataupun dia boleh juga sampaikan pada mungkin kenalan dia ke, badan-badan dia rasa boleh bantu ke, apa sajalah yang dia boleh bantu. Alright, untuk menyelesaikan benda tu. Itu lebih pada Abang Abu lah, dia macam tu. Itu pada Abang Abu, Lina boleh just buat macam tu. Sebab kita tak cukup cash, kita boleh bantu dengan apa yang kita ada, ataupun kita minta orang lain untuk bantu. Orang macam ni kita minta, cakap dia ada orang ni, dia macam ni, dia mungkin dalam keperluan, ada tak siapa yang boleh bantu, ni saya bagi detail dia ke, whatever and all those stuff. Itu satu cara yang kita boleh buat, daripada kita nak macam menyusahkan diri kita untuk pergi berhutang dengan orang lain dan bayar tak bayar, tu semua tak bayar. Alright, okey, boleh Lina, Jenny. Alright, lain apa lagi yang kita boleh bincangkan mengenai topik benda ni? Saya tadi bincang apa yang saya dah lalu dengan bapa saya sendiri dalam sifat ni, dan saya melihat di depan mata saya macam mana sifat pemurah ni, dia memang magic. Dia memang magic sangat dalam kehidupan seseorang. Dan ayah saya ni dia meninggal very early, umur 50 lebih, 51, 52 macam tu dia dah meninggal dunia, dah disebabkan accident. Accident yang saya sendirilah yang terlibat dalam accident tu. But apa yang saya cuba nak sampaikan dalam masa yang sikit tu, yang saya dapat mengenali bapa saya dengan begitu, mungkin dah 5, 6, 7 tahun lah, sejak secondary school lah baru kita macam mula faham apa dia kan. Sekolah rendah tu kita macam tak faham sangat, masih lagi macam budak-budak kita. Tapi masa tu pun saya tak pernah berbanja dengan bapa saya. Bapa saya adalah orang yang sangat, dia strict. Dia bukan orang yang orang garang, tak tau, tapi dia strict. Dan dia juga
Dia takkan macam sekarang kan, anak-anak saya ni kan, saya macam berpeluk, berjalan, kita gurau-gurau. Dulu tak adalah, bapak saya jangan kan, kita dengar nama bapak je kita dah senyap, dah tak boleh cakap apa, macam tu. Paling kuat kita bising kat mak, tu pun bapak tak dengar. Kalau bapak dengar mati kita takut kan. Tu bapak saya. Jadi itulah sifat pemurah tu. Saya memang belajar banyak daripada bapak saya sendiri, daripada cara gaya hidup dia, cara dia cara dia menguruskan harta dia, macam mana dia bersedekah, macam mana dia take it walaupun orang menipu dia tak rasa macam dia tertipu. Dia tak rasa, pada orang pandangan luar macam dia orang ni tipu, senang je tipu bapak ni kan, macam senang dia tipu. Tapi bapak saya tahu, bukan dia tak tahu pun, dia tahu. Sebab masa satu hari tu duduk berbual dekat family tu kan, kita macam bapak saya tu berbual dengan mak saya banyak dengar, banyak belajar. Bukan bapak saya tak tahu tau. Orang ingat bapak saya ni bodoh. Orang pemurah ni kadang-kadang akan dinampak macam orang bodoh kan. Itulah sifat pemurah. Sebab tu dia, pemurah ni dia sangat tinggi, dia punya level, darjat dia tinggi sangat tau. Dia lepas sifat ihsan tu, sifat pemurah ni adalah antara sifat yang tinggi, dia punya darjat dia. Sebab tu orang boleh cakap macam-macam pasal sifat ni. Bila lagi tinggi darjat dia, makin lagi hina orang boleh orang akan lagi hina benda tu kan. Lagi tinggi darjat dia lah, makin boleh menyebabkan orang lagi menghina benda tu kan. Jadi orang yang pemurah ni kadang-kadang dia hina dengan kata-kata macam bodoh lah, dia ni tak gerti, senang kena tipu lah, apa tu semua. Tapi sebenarnya bukan dia orang tak tahu, dia orang tahu. Alright, okay. Alhamdulillah, walaupun kehidupan sekarang tidak semewah, namun syukur rezeki itu sentiasa ada. Dulu pernah terfikir nak pergi umrah dengan duit simpanan, namun akhirnya duit itu digunakan untuk bantu ahli keluarga yang memerlukan, dan akhirnya impian untuk nak pergi umrah tidak terlaksana. Mungkin masa itu benar rezeki. InsyaAllah doakan rezeki pada masa akan datang. Okey, dia okey, umrah dan haji ataupun kita nak ke ke tanah haram ni kan, dia sebenarnya rezeki, dan sebenarnya benda tu kita usaha, tapi bukan duit yang akan menyebabkan kita akan pergi sana. Itu perlu ada jemputan Allah kan. Kalau Allah jemput, awak ada duit ke, tak ada duit ke, ada masa ke, tak ada masa ke, semua ni tak akan jadi isu. Yang penting Allah dah jemput. Bila Allah jemput, kita akan ada kat sana kan. Macam apa berlaku masa perjalanan umrah kita orang tahun sebelum Covid, sebelum tahun Covid tu kan, kita orang Allah rezekikan tahun yang satu tu kita pergi dengan semua orang. Maksudnya setiap ahli keluarga Abang Abu, termasuk saya, adik saya dengan keluarga, dengan anak-anak, ada yang duduk Australia, ada yang duduk ni, ada yang ada masalah kidney, semua ni Allah dapat kata orang tu satu kan, dan kita pergi semua sekali. Ya Allah, nikmatnya tu luar biasa lah. Nikmat tu, nikmat yang kita dapat, perasaan tu sampai hari ini saya dapat feel kegembiraan yang kita dapat kecapi dengan nikmat yang Allah bagi tu. Jadi itu rezeki. Jadi Faliana Amin, tak perlu rasa macam terlepas. InsyaAllah doa pada Allah, pasti Allah akan bukakan lagi rezeki untuk bersama dekat tanah haram tu. Itu memang best lah, right? So don't worry. Saya rasa apa yang awak buat untuk membantu keluarga yang memerlukan kan, itu satu benda yang pengorbanan jugalah, pengorbanan yang saya rasa macam bukan senang untuk orang kita buat kan. Kita macam rasa aku nak pergi umrah tapi nak tolong. Ini maksudnya ada sifat pemurah juga kan. Kita tak mementingkan kita, tapi mementingkan orang lain. Itu sifat pemurah tu kan. Sifat pemurah ni kita mementingkan orang lain juga. Of course, sifat pemurah ni kita pentingkan diri kita dan kita melakukan segala amal-amal yang baik. Itu sifat pemurah terhadap diri kita kan. Terhadap diri kita, kita perlu amalkan sifat pemurah ni dengan melaksanakan semua benda-benda arahan-arahan Allah dan meninggalkan larangannya. Yang itu adalah pada Abang Abu, kalau kita ni nak cakap aku ni pemurah, cek balik apa yang kita buat. Kalau kita ni banyak buat dosa, macam Abang Abu sendiri lah, kita banyak berdosa, kita ni nak cakap kita ni pemurah, tak Habib. Kita ni bukan pemurah terhadap diri kita sendiri, sebab kita masih melakukan dosa, kita masih tak melengkapkan apa yang Allah suruh, banyak benda yang kita ketinggalan kan.
Jadi kita belum capai tahap. Sebab tu kita kena berdoa supaya Allah jadikan kita orang yang mempunyai sifat pemurah terhadap diri kita sendiri. Alright, itu dari segi soul kita. Okey, so itulah yang kita nak bincangkan pada pagi ini mengenai topik hari ke-16. Terima kasih kepada adik-beradik semua. Adakah lagi soalan? Fardiana dia bagi something yang very interesting. Satu tepukan kepada Fardiana yang komen dekat sini. Alright, dan juga kepada Lina juga ada komen dekat sini. Alright, kepada Aslina juga kita ada komen kat sini. Alright, ramai yang actually komen. Kita ada Nazri semua ni lah, insyaAllah. Okay, so sambil tu ada tak apa-apa lain yang mungkin kita nak bersembang-sembang sekejap sebelum kita nak menutup tirai untuk hari ini dan selamat bercuti di Malaysia. Di Singapura kita tak bercuti, tapi di Malaysia Nuzul Quran alhamdulillah dapat cuti supaya kita dapat buat banyak benda, ingat balik, kita baca balik, kita cuba welcome ataupun cuba kita menyambut menunjukkan betapa kitanya sangat rindu kasih kepada Al-Quran ni kita sangat cintai Al-Quran kan. Sebab tu bila ada macam happy birthday, kalau orang yang kita kenal, orang yang kita cinta, orang yang kita suka, orang-orang yang ni kita buat. So sama juga Al-Quran ni, dia bukan kita nak buat benda tu satu hari je, tapi dia sebagai hari tu macam kita ingat balik dan kita nak tinggikan lagi kita punya niat nawaitu kita tinggikan balik supaya kita cakap, aku nak capai something, aku nak lebihkan, aku nak baca 2 page, 3 page, ataupun aku nak mula baca dan tahu erti, fahamkan erti. Aku nak sampaikan benda orang lain. Mungkin aku nak amalkan setiap ayat ni, setiap hari ni aku nak amalkan satu benda daripada ayat ni, apa yang aku faham, dan aku nak apa-apa sajalah yang ekstra sikit. Jadikan benda ni lebih baik daripada yang sebelum ni. Itulah saya punya thoughts. InsyaAllah, terima kasih. Dan hari ni juga kita punya love tu banyak sungguh. Alright, walaupun kita punya orang yang melihat ni taklah ramai sangat sebab masing-masing hari cuti kan, semua tidur dan pergi entah apa benda. Tapi mungkin later, pastinya yang ikut Abang Abu ni later dia akan tengok juga, sebab dia tahu ada sesuatu yang best setiap hari dalam puasa kewangan ni. Benda-benda yang simple tapi saya rasa sangat efektif. Alright, InsyaAllah. Jadi itu sajalah daripada Abang Abu untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk awak buat apa? Awak share awak punya apa yang kita belajar ini. Share dengan hashtag puasa kewangan, hashtag Abang Abu, hashtag you must meet Abang Abu. Apa satu dua perkara yang awak belajar pada hari ini, dan bagaimana awak nak amalkan benda ni. Apa yang apa benda yang awak nak bertindak, apa tindakan yang pertama awak nak lakukan. Ada tak satu tindakan yang pertama awak lakukan? Alright, kalau Abang Abu today's pledge ni, awak buat benda ni, 3 pledge ni, memberi untuk rasa nikmat. Selagi awak belum dapat rasa cukup, awak kena bagi sampai rasa macam, ya Allah cukup, ya Allah aku nak bagi lagi, ya Allah aku nak bagi lagi, ya Allah aku cukup, ya Allah aku nak bagi lagi, ya Allah. Awak buat benda tu dan awak beri kerana yakin pada Allah, bukan pada benda lain. Aku bagi ni, aku tak takutlah Allah akan bagi aku balik. Yakin kan, dia yakin aku bagi ni, habis ni, memang tak ada benda ni, ada masalah ni, tapi aku yakin Allah akan bagi sebab aku bagi untuk kebaikan, aku tak buat untuk keburukan. Alright, okay. Dan yang ketiga tu ikhlas. Alright, ikhlas bila kita buat, kita ikhlas sangat. Kita tak mau cerita banyak. Kadang-kadang ikhlas tak semestinya kita bersembunyi. Bersembunyi tu satu cara memberi, dan terang-terangan tu satu cara memberi. Dia tak ada apa-apa kebaikan. Tapi yang bagusnya kalau bersembunyi, dia cakap sebab adalah mungkin sebab-sebab tertentu. Tapi pada Abang Abu tak salah kalau kita berterang-terangan dalam memberi dengan niat yang betul. Kan, bila terang memberi sebab kita cakap kita nak galakkan orang ramai lagi, jom kita buat benda ni. Kan, saya tak malu bila saya nak buat, saya banyak buat benda. Kadang-kadang orang cakap, alah menunjuk. Saya pergi solat dekat masjid, aku post lah aku punya Facebook, aku lekat WhatsApp group aku letak aku pergi masjid. Hari ni aku solat. Apa? Sebab nak riak? Tak, aku nak tunjuk. Jom lah kita pun join sekali. Itu niat aku. Tapi kalau engkau fikir aku nak berlagak, tu engkau punya hal, bukan aku punya hati. Engkau punya hati tu busuk, tak pernah nak fikir benda baik pasal orang, always nak fikir benda yang buruk. Itu menunjukkan hati awak, bukan hati kita. Jadi jangan risau bila kita nak pemurah ni. Tak semestinya kita macam nak
nak menutup-nutup, boleh je, tak ada masalah. Bagi tahu orang. Macam saya juga buat nasi amal setiap hari 100 bungkus kita bagi. 100 bungkus kita bagi dekat Kuala Lumpur ni. Memang saya dah set kan untuk Ramadan ni, biasanya seminggu sekali Jumaat je, tapi sekarang kita hari-hari Ramadan 100 paket. Siapa nak derma, nak join, tak nak pun tak kisah. Aku tak macam paksa, tapi saya just buka peluang. Saya cakap ini kebaikan, nak join sama, nak join, tak nak join tak apa, saya masih akan buat dengan izin Allah. Alright, itu benda yang aku nak cerita. Siapa ni? Semoga kita kurniakan, alhamdulillah. Alright, alhamdulillah bila dapat memberi kepada yang sangat memerlukan dengan berfikir rezeki Allah bagi, bukan hak kita saja, ada hak orang lain juga, hati rasa tenang. Bagus Haniza, saya doakan terus berjaya, terus hati tu dapat. Dan jangan disebabkan benda ni kita tak berusaha pula. Kadang-kadang masalah manusia ni, bila kita dah cakap kau bagi ni awak akan dapat, yes akan dapat, tapi tak bermaksud kita tak berusaha, kita duduk, kita lepak dan sebagainya. Tak, kita teruskan berusaha mencari seperti apa yang kita cari sebelum ni kan. Kita masih mencari lagi, kita berusaha, kita buat, tapi kita memberi tanpa kita stop apa yang kita buat. Ada orang ni dia macam dia fikir aku dah bagi dah, aku tak ada pun, sebab engkau dah kurangkan usaha engkau kan. So jangan jadi macam tu lah. Okey, soalan tips tu apa? Dia macam berzakat lah. Berzakat, tips tu berzakat lah. Thank you Abang Bu, ilmu yang berguna, insyaAllah. Alright, jadi saya nak you all macam share kan apa yang belajar. Sebab kita buat benda ni macam kita member je, grup kecil, kita member berbual, lagi banyak kita dapat berkongsi. Saya dapat layan seorang-seorang, saya dapat layan kan. Kalau kita buat beramai-ramai pun, kalau ramai sangat pun, mungkin saya akan bercakap seorang saja, tak dapat saya nak macam berinteraksi macam ni. Jadi ini kelebihan bila kita sikit kan, kita boleh berinteraksi dan awak boleh tanya soalan direct dan saya boleh jawab. Itu bestnya lah. Tapi whatever it is, yang pastinya saya buat ni ikhlas. InsyaAllah saya nak pastikan apa yang saya buat, program puasa kewangan ni adalah ilmu yang saya dah niat untuk infakkan. Jadi saya nak pastikan ilmu yang saya bagi ni dia mantap, dia ada barakah dalam ilmu ni. Mudah-mudahan orang yang dapat bersama dengan Abang Abu, orang yang dengar, orang yang menyampaikan, orang yang berkongsi, orang yang mengamalkan, semua ni Allah akan bagi rahmat dan barakah. Alright, mudah-mudahan dengan barakah tu kita dapat menjadi orang-orang yang berjaya dalam kewangan di dunia, dan akhirnya kejayaan kewangan dunia ni membuka banyak peluang untuk kita mendapat ganjaran akhirat. Jadi jadikanlah peluang-peluang bulan Ramadan ni untuk kita banyak memupuk sifat pemurah ni dengan banyak, dengan dalam hidup kita ni. Alright, so itu sajalah untuk hari ini. Saya rasa Abang Abu dapat berkongsi dengan anda. Okey, jadi saya harap kita dapat okey, so kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita akan berjumpa balik esok dalam satu lagi topik. Hari yang ke-17 kita ada lagi hanya 7 hari. Ada satu benda istimewa aku buat tau. 3 hari bulan Mei aku tebah murtabak. Kita sebenarnya kita target 500, tapi so far kita dapat dekat 150, 160. Satu grup adik-adik Abang Abu je dekat 100 lebih. Dan ada satu lagi grup tu pun dah dekat berapa puluh, dah 150, 160. So ada 2-3 hari lagi. Saya punya target 500, tapi tak dapat pun tak adalah hal sangat. Alright, dah dapat 200 tu pun dah kira macam banyak. So saya akan buat tebah roti murtabak macam Datuk Ayub Khan tu kan. Datuk Ayub Khan ketua polis ketua polis Johor pun dia buat tebah prata. Aku pun tebah, dan kita buat benda ni untuk membantu keluarga, ada keluarga-keluarga yang memerlukan pada hari raya nanti, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Thank you very much Fadiana. Dan okey, saya akan buat live tau. Live 3 hari bulan 3 hari bulan live. Saya ingat dalam pukul 11, 12 saya dah buat live tebah. Sebab kita nak habiskan dalam 100
50 biji sebelum pukul asar, sebelum asar. Sebab lepas asar saya dah kena hantar balik. Alright. Jadi jangan lupa nanti saya buat satu poster untuk kau tengok aku buat live prata. Alright. So itu sajalah daripada Abang Abu untuk hari ini. Alright, topik yang menarik. Saya harap awak dapat dengar dan awak kongsikan supaya awak dengar balik. Mungkin tak banyak yang saya sebenarnya sampaikan, tapi bila kita fikirkan balik dan benda-benda yang saya sampaikan tu, insya-Allah bagi awak sedikit macam something to think of. Alright. So itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Korang okey, ni soalan cepuk mas. Korang nak aku cukur ke tak nak? Korang nak aku cukur aku punya ni macam ni ke, atau biar saja nak nampak macho sikit, macam comot sikit, kan? Kau nak macam mana? Aku nak tengok berapa undian. Undian aku. Sebab anak aku yang kecil tu dia cakap, no, you cannot shave. Dia cakap, jangan shave. Dia cakap, aduh, tak payah. Selina pun cakap tak payah. Okey, Selina cakap tak payah. Sebab anak aku tu nombor 3 cakap tak boleh. Dia cakap kalau kau cukur aku tak nak berbual dengan kau. Dia cakap, aduh, kan aku rasa macam comot. Tapi itulah aku nak tanya dulu. Tapi at least ada seorang juga ni sama. Dia cakap tak payah. Dia cakap lanyak Abang Abu lagi macam ni kan. Tak perlu, Lina pun dah 2 dah, tak perlu dah. Dah tak payahlah, aku tak payah cukur, tak payah apa, buat macam ni je lah. Alright, okay, thank you for dah ada 2 ni, kira dah 2 oat yang dah cukup lah untuk aku buat keputusan. Alright, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Kita jumpa lagi esok.